Hai, selamat datang ke channel Mak Leha Story. Macam biasa, hari ini saya ada sebuah kisah yang ingin dikongsikan kepada anda semua. Kisah ni tentang seorang mangsa pembunuhan yang bangkit menghantui para pelakunya. Anda dah bersedia untuk dengar kisah ni? Tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Kisah ni tentang Suraya, iaitu seorang gadis kampung yang pemalu. Dia berhijrah ke ibu kota sekitar tahun 1984. Suraya mengalami sejenis penyakit di mana matanya sangat sensitif terhadap cahaya yang terang. Sebab itulah dia sentiasa memakai kaca mata hitam. Dan Suraya paling pantang kalau ada sesiapa yang mengambil gambarnya. Kerana dia sensitif terhadap flash yang dikeluarkan oleh kamera. Cahaya yang terang akan menyebabkan Suraya mengalami migrain yang teruk. Pernah sekali, kilang tempat Suraya kerja tu mengadakan jamuan tahunan. Juru gambar yang ditugaskan mengambil gambar tu tiba-tiba tersnap gambar Suraya. Lantas Suraya terus mengalami sakit kepala yang teramat sangat sehingga berbuih mulutnya menahan kesakitan. Dia meronta-ronta atas lantai sehinggalah pihak ambulans sampai. Selama 3 hari, Suraya ditempatkan di hospital di dalam bilik yang istimewa di mana lampu dipadamkan dan hanya dibuka bila perlu je. Juru gambar tu juga datang melawat Suraya dan meminta maaf kepadanya. Sejak hari tu, Suraya telah berhenti kerja. Doktor membekalkannya beberapa jenis ubat dan disuruh agar berehat untuk satu jangka masa yang lama. Dia hanya duduk di rumah sahaja dan hanya keluar pada waktu malam di mana cahaya tak begitu terang untuk membeli makanan. Teman serumah yang simpati dengan keadaan Suraya mengizinkannya tinggal sementara di rumah tu tanpa perlu bayar sewa sehingga dia benar-benar sihat untuk pulang ke kampung. Setelah sebulan, kini Suraya sudah sihat sepenuhnya. Maka tibalah masa untuk Suraya pulang ke kampung dengan menaiki bas. Kebetulan, jadual bas tu berlepas pula adalah pukul 10 malam. Suraya keluar dari rumah seorang diri untuk menuju ke stesen bas. Lepas tu, sedang dia berjalan di sebuah jalan yang gelap dan sunyi, tiba-tiba sebuah van menghampirinya. Kelihatan 4 orang lelaki segera keluar lalu menarik Suraya masuk ke dalam van. Lepas tu, dia dibawa ke sebuah rumah kosong dan diikat kaki dan tangannya ke sebuah tiang. Suraya menangis meminta simpati. Pakaiannya ditanggalkan satu persatu dan secara bergilir-gilir. Kita sebut saja nama 4 orang lelaki itu sebagai Adi, Badrul, Syafiq dan Danny. Tanpa belas kasihan, mereka malah semakin ketawa melihat wanita yang tak bermaya tu meminta tolong kesakitan. Lepas tu, Adi mengeluarkan kamera untuk mengambil gambar perbuatan terkutuk tu. Suraya merayu-rayu supaya gambarnya tak diambil. Dia cuba menerangkan mengenai keadaan penyakitnya yang sensitif terhadap cahaya. Tapi keempat-empat lelaki durjana tu menghiraukan rayuan Suraya. Mereka malah semakin rancak mengambil gambar dan semakin ketawa melihat Suraya yang sudah mengalami pendarahan
akibat penderaan dan pemerkosaan yang mereka lakukan. Ditambah pula penyakit Suraya mula menyerang. Dia mengalami sakit kepala teramat sangat akibat flash dan penderaan tu. Gambar diambil dengan bertubi-tubi. Setiap kali lampu flash tersebut terkena matanya, kepalanya merasa bagaikan dihiris-hiris. Itu belum dikira dengan kesakitan diperkosa dan penderitaan psikologi yang dialaminya ketika itu. Darah mula mengalir melalui hidung, telinga, dan matanya. Lepas tu, setelah menderita diperkosa dan disiksa selama 4 jam, Suraya dibawa ke atas sebuah jambatan dan dia dicampak hidup-hidup dalam keadaan sakit kepala yang kronik dan badan yang lemah tak bermaya. Lepas tu, sebelum dicampak, Suraya sempat berkata, "Sesiapa yang melihat gambarku yang diambil tanpa rela, aku akan seksa mereka dalam mimpi dengan kesakitan yang sama yang aku alami. Aku sumpah, dalam hatiku sekalipun, celakalah mereka yang melihat gambar aku." Keesokan paginya, 4 lelaki durjana tu pergi ke kedai gambar untuk mencuci gambar yang mereka ambil. Sejumlah wang telah diberikan kepada tokai kedai gambar untuk merahsiakan perihal gambar yang dicuci. Mereka ketawa terbahak-bahak melihat gambar Suraya yang tidak berdaya dalam keadaan bogel yang sungguh memalukan tu. Sedang asyik mereka membelik-belik gambar tu, sambil memandu pulang, mereka kehilangan fokus. Lalu van yang dipandu oleh Adi merempuh sebuah pokok yang jatuh di atas jalan raya. Dahan pokok tu tembus melalui enjin kereta dan menusuk kepala pemandu, iaitu Adi. Adi meninggal di tempat kejadian, manakala Badrul, Syafiq dan Danny sempat dikejarkan ke hospital. Badrul yang mengalami pendarahan yang teruk di kepala menyebabkan dia tak dapat diselamatkan dan disahkan meninggal petang tu di wad ICU. Walau bagaimanapun, Syafiq cuma mengalami patah kaki dan Danny cuma alami kecederaan ringan. Danny boleh dibenarkan terus pulang manakala Syafiq terpaksa ditahan 1 malam di hospital. Sepanjang malam, berada di dalam wad berseorangan, Syafiq tak boleh tidur lena kerana kedengaran suara-suara yang entah datang dari mana, sehingga menyebabkan dia berasa sakit kepala. Dia pun cuba memanggil jururawat. "Ya cik, ada apa-apa yang saya boleh bantu ke?" "Misi, kepala saya sakit sangat ni, tak tahulah kenapa." "Sakit? Itulah yang aku rasa bila kau bunuh aku." Dengan perasaan terkejut apabila melihat kelibat jururawat tadi menyerupai Suraya dalam keadaan yang menyeramkan dengan kaki yang masih cedera, Syafiq menguatkan diri untuk berlari keluar. Dia terus dikejar susuk Suraya kemanapun dia berlari, sehingga akhirnya dia terjatuh dari tingkat 10 bangunan hospital tersebut. Syafiq terus meninggal di situ. Di malam yang sama, Danny yang sudah pulang ke rumah, tidurnya juga bagai diganggu. Dia bermimpi arwah Suraya yang berpakaian serba hitam datang menemuinya dan memukul kepalanya dengan sebatang kayu. Dan dengan lantang, Suraya bertanya, "Bercakap benar!
bunuh aku? Kenapa kau bunuh aku? Menyebabkan Danny terus tersentak lalu terjaga dari tidurnya. Walaupun dia hanya bermimpi, tapi dia merasakan sakit di kepala teramat sangat, seperti dipukul-pukul. Ditambah pula suara Suraya juga terus bermain di fikirannya, menyebabkan Danny tak dapat tidur semalaman kerana dihantui rasa bersalah. Maafkan aku tak berniat nak bunuh kau. Jangan ganggu aku lagi. Namun, sakit di kepalanya semakin kronik sehingga Danny hilang pertimbangan dan menggores-goreskan kepalanya dengan garfu sehingga berdarah. Dia kini menyesal dan merasakan dia sudah terkena sumpahan Suraya pada malam tu. Pagi itu juga, Danny lantas menyerah diri ke balai polis berdekatan dan menceritakan semua perkara terkutuk yang dilakukannya terhadap Suraya yang malang itu. Semua gambar-gambar Suraya yang diambil ketika malam tu diserahkan kepada pihak polis. Pihak polis menahan Danny di dalam lokap dan terus menjalankan operasi mencari Suraya. Keesokan harinya, Danny ditemui mati di dalam lokap. Dia menghantukkan kepalanya sendiri ke dinding, ekoran dari sakit kepala yang tidak tertahan lagi. Selepas 2 hari pencarian, mayat Suraya ditemui terapung di sungai. Dia dibawa ke hospital untuk bedah siasat dan dikenal pasti identitinya. Doktor yang menjalankan bedah siasat mengambil sekeping gambar mayat Suraya untuk direkodkan. Apabila flash kamera tersebut memancar, jantung Suraya kembali berdegup buat seketika dan kedengaran mayat tersebut menghembuskan nafas. Perkara ni sempat membuat doktor tu merasa terkejut dan terasa seperti dia sedang berkhayal. Selepas gambar mayat itu dicuci, doktor tersebut ditemui mati kerana overdose makan ubat penahan sakit. Dia mengalami sakit kepala yang teramat sangat setelah melihat gambar postmortem jenazah Suraya. Diceritakan gambar yang disimpan oleh pihak polis kini dimusnahkan kerana sesiapa yang melihat gambar itu dilaporkan mengalami mimpi ngeri dan sakit kepala yang sangat teruk. Itu sahaja kisah untuk malam ni. Bagaimana menurut anda? Tuliskan pendapat anda di ruangan komen di bawah supaya saya dapat menambah baik video-video selepas ini. Sokongan anda semua amat saya hargai. Terima kasih pada yang sudah menonton, subscribe, like dan share video ini. Di sini Mak Leha nak ingatkan bahawa kisah di video ni sekadar hiburan untuk dijadikan iktibar. Jangan diambil serius ya. Kepada Adi, Badrul, Syafiq dan Danny, malam ni tidur jangan lupa tutup tingkap. Assalamualaikum semua.